Selamat. Bin Selamat, Ustaz Ahmad Samsul bin Selamat, seorang tenaga pengajar yang kini sedang berkhidmat di Sekolah Berasrama Penuh Integrasi Selanda. Sebelum berkhidmat di sana, beliau pernah berkhidmat di negeri Sabah. Di negeri Sabah selama 7 tahun. Dan berkhidmat selama 7 tahun, dapat ke Melaka, ke tempat negeri kelahirannya. Beliau dilahirkan di Kampung Tehir. Jadi selepas Sabah 7 tahun, beliau dapat berkhidmat di negeri Melaka, iaitu di Sekolah Berasrama Penuh Integrasi Selanda bermula tahun 2006. Ustaz ni kelulusan Universiti Islam Antarabangsa dalam bidang bahasa Arab. Jadi tuan-tuan, pada malam ini beliau akan menyentuh tajuk hukum hakam imam dan makmum. Terima kasih Ustaz Kadir dan dengan suara Ustaz. So alhamdulillah, orang yang muda lagi, saya kira kita berkuah bersyukur pada Allah SWT kerana Ustaz sudi untuk berkongsi ilmu pada kita pada malam ini. Jadi saya bagi pihak lembaga masjid, di dalam fungsi tuan imam dan juga barisan yang berkuasa, dengan segala hormatnya mempersilakan tuan untuk menyampaikan kuliah pada malam ini. Persilakan. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih kepada Cikgu Sejolan, pengurusi kita pada malam ni, barisan jawatankuasa masjid dan seterusnya para pimpinan masyarakat dan ahli jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini kita dapat bersua muka. Alhamdulillah, saya ada kelapangan, Ustaz Khairul kontak saya untuk mengisi ruang pada malam ini, dan saya memilih tajuk yang berkaitan dengan imam dan makmum, hukum hakam yang berkaitan dengan imam dan makmum. Dan insya-Allah ibu ayah yang dirahmati Allah sekalian, pada malam ini saya ingin fokuskan pada perkara yang berkaitan muwafiq dan masbuq. Kerana saya melihat daripada pemerhatian saya sepanjang kita solat singgah di masjid-masjid, surau-surau di sekitar negeri kita ni, saya lihat ada di sana kekurangan di kalangan ahli qaryah, ahli jemaah yang rajin datang ke surau masjid. Kita lihat kesedaran umat Islam untuk memenuhkan masjid surau, solat-solat berjemaahnya, solat fardunya, alhamdulillah ternampak ada perubahan. Cuma perlu ditambah sedikit, perlulah kita mengetahui perkara ilmu berkaitan dengan solat berjemaah. Cuba kita bayangkan sedang jemaah sekalian, kalau kita solat seorang
pahalanya 1. Solat seorang pahalanya 1. Solat berjemaah pahalanya 27. Pasti ada syarat, pasti ada rukun, ada tata cara yang melayakkan untuk kita dapat 27 kali ganda. Takkanlah pengetahuan tentang solat kita, solat sendiri-sendiri kita buat dengan solat berjemaah pada tahap yang tidak ada perbezaan. Sudah tentu tidak betul. Pasti ada syaratnya, ada rukunnya yang berbeza. Kalau dalam kitab menyebutkan ini, saudara jemaah sekalian, kalau syarat wajib solat, secara umumnya syarat wajib solat ada 6. Syarat sah solat ada 8. Syarat berjamaah, dipanggil syarat mengikut imam. Syarat bagi seorang makmum mengikut imam ada 12. Kalau kita nak bincangkan pada malam ni tak sempat. Jadi saya fokus pada perkara yang besar, iaitu perkara yang berkaitan muwafiq dan masbuk. Untuk pengetahuan semua, kalau ada di sini para guru di sekolah rendah ataupun di sekolah menengah, cuba perhatikan buku pendidikan Islam darjah 5 tahun 5, buku pendidikan Islam tingkatan 2 yang sekolah menengah. Ada sedikit kekurangan dalam memberikan definisi yang berkaitan dengan muwafiq dan masbuk. Ini disebutkan oleh seorang tuan guru Fadil Ustaz Wan Junaidi Wan Ja'far, tuan guru dari Terengganu. Saya sendiri saudara jemaah sekalian bertalaqi dengan Al-Fadil Ustaz Hazri Hashim Al-Bindani. Pernah datang ke sini saya ingat. Al-Fadil Ustaz Hazri Hashim Al-Bindani yang mengarang kitab panduan solat imam dan makmum, yang saya kira sebelum PKP daripada 2015 saya ingat saya bawa dia ke Melaka ni untuk kita daurahkan perkara yang berkaitan dengan panduan solat berjemaah imam dan makmum, termasuklah perkara yang berkaitan dengan muwafiq dan masbuk. Melalui pembacaan, melalui pengajian, melalui apa yang saya lihat di YouTube dan sebagainya, nampaknya saudara jemaah sekalian memang ada kekurangan dalam kita mengetahui ilmu yang berkaitan dengan muwafiq dan masbuk. Baik, saudara jemaah rahmati Allah sekalian, bila kita solat, kita selalu faham, dan saya yakin ibu ayah depan saya ni selalu, kita ni memang amat mengambil berat dalam hal yang berkaitan dengan rukun solat. Terutamanya dalam hal yang berkaitan bacaan Fatihah. Bacaan Fatihah, dia merupakan satu daripada 5 rukun qauli yang mesti kita kena baca. Dalam mazhab Syafi'i kita wajib kena baca Suratul Fatihah sebagai makmum. Ada setengah kitab menyebutkan bahawa wajibnya seseorang itu membaca Fatihah ketika solat. Pertama, siapa yang wajib kena baca Fatihah dalam solat? Pertama, orang yang solat sendiri. Kedua, orang yang menjadi imam. Ketiga, makmum yang muwafiq, wajib kena baca Fatihah. Bermakna makmum yang masbuk tidak wajib membaca Fatihah. Itu 3 keadaan. 3 keadaan kalau kita solat
kalau berlaku salah satu daripada 3 keadaan ini pada kita, sama ada kita sembahyang seorang-seorang, ataupun kita menjadi imam, ataupun kita pada situasi ataupun posisi muwafiq, maka wajib kena baca Fatihah, menghabiskan bacaan Fatihah. Kalau tak baca batal solat. Apatah lagi kalau imam, dia bukan dia saja batal, dengan makmum pun batal. Baik, kita nak tahu apa makna muwafiq, apa makna masbuk. Biasa kita tahu, saya biasa ni tanya pada jemaah, tanya kepada pelajar-pelajar saya, apa makna muwafiq yang biasa kita dengar. Muwafiq ni makmum yang dapat takbiratul ihram bersama dengan imam pada rakaat pertama. Ini biasa kita dengar. Masbuk adalah makmum yang tidak dapat takbiratul ihram bersama dengan imam pada rakaat pertama. Saudara jemaah sekalian, ini merupakan takrif yang sangat salah. Okay. Dalam kitab ni saya bawakan kitab yang ni, kemudian ada kitab yang karangan daripada bekas mufti Pulau Pinang, Dr. Salih Ahmad, menyebutkan makna muwafiq saudara jemaah sekalian adalah makmum yang dapat masa membaca Fatihah. Ni kena ingat. Okay? Yang dapat masa ataupun yang sempat masa membaca Fatihah dalam keadaan berdiri. Dalam keadaan dia berdiri bersama dengan imam, dia sempat masa untuk membaca Fatihah. Bukan sempat baca, sempat masa. Lain tu. Sementara masbuk adalah makmum yang tidak dapat ataupun tidak sempat masa. Maknanya dia tidak dapat berdiri dalam tempoh Fatihah boleh dibaca, dapat dihabiskan. Ni. Saya jemaah sekalian, kita bawa terus pada contoh. Okey. Macam kita sembahyang maghrib tadi. Okay, kebanyakan daripada kita, bila Bilal qamat, kita semua sudah bersedia di saf masing-masing. Imam Allahu Akbar, kita pun Allahu Akbar. Okay. Imam baca doa iftitah, kita baca doa iftitah. Imam baca Fatihah. Okay. Kita dengar habis daripada imam baca Fatihah, kita baca Fatihah. Semasa imam membaca doa iftitah ataupun semasa imam membaca Fatihah, kita tadi baca doa iftitah, dah habis baca doa iftitah, kita dengar imam baca Fatihah, kita pada masa itu sempat tak masa membaca Fatihah pada masa itu? Kita berada tak pada tempoh yang sempat untuk menghabiskan Fatihah? Sempat, tak. Contohnya, kalau misal kata imam tengah baca Fatihah, kita pun baca Fatihah masa tu, tak baca doa iftitah, sempat tak habiskan Fatihah? Sempat. Artinya kita sudah pun berada pada tempoh sempat masa membaca Fatihah. Kalau pada masa tu kita tak baca Fatihah, contohlah tuan-tuan, imam kat depan ni Imam Syekh Abdul Rahman As-Sudais. Dia baca Fatihah bukan main sedap. Dia Allahu Akbar, kita pun Allahu Akbar. Dikira tempoh kita sempat membaca Fatihah ni, sempat masa ni pada rakaat pertama adalah masa bila? Bila imam takbiratul ihram Allahu Akbar, kita pun Allahu Akbar, bermula tempoh.
Ada orang buat praktik. Tempoh kita membaca Fatihah pada kadar bacaan yang sederhana, tempohnya 25 saat. 25 ke 30 saat. Itulah. Itu adalah tempoh masa kita yang munasabah untuk menghabiskan bacaan Fatihah. Jemaah sekalian. Bukan cerita kita sempat baca tak sempat baca ni. Maknanya kalau misal kata kita termenung dengar sedapnya bacaan Syekh Abdul Rahman As-Sudais ni, sedap betul bacaan dia, sehingga kita terlupa baca Fatihah. Sedangkan tadi kita berdiri daripada takbiratul ihram, kita dapat tak masa untuk membaca Fatihah tadi? Dapat. Cuma kita tak baca. Pada masa itu kita muafiq ke masbuk? Kita adalah muafiq. Kita adalah muafiq. Apa sebenarnya bila kita ni, kita nak tahu kita ni pada posisi muafiq ataupun masbuk ni, apa dia punya tugas dia? Bagi orang yang muafiq, dia wajib kena menghabiskan Fatihah. Dia tak boleh bila imam rokok dia rokok. Tak boleh. Kalau imam rokok dia rokok dalam keadaan dia adalah muafiq, tapi dia tak habiskan Fatihahnya, solatnya batal. Ni kita kena faham betul-betul. Muafiq boleh berlaku pada mana-mana rakaat. Masbuk boleh berlaku pada mana-mana rakaat. Bukan pada rakaat pertama sahaja. Boleh keadaan dia rakaat pertama kita masbuk, rakaat kedua kita muafiq, rakaat ketiga kita masbuk, rakaat keempat kita masbuk. Boleh? Ataupun rakaat pertama kita boleh masbuk, rakaat kedua kita boleh muafiq, rakaat ketiga kita masbuk, rakaat keempat kita muafiq. Boleh? Boleh dalam keadaan rakaat pertama sampai keempat, sampai habis rakaat kita dalam keadaan muafiq semuanya. Boleh? Saya berikan contoh. Okay? Kita sampai imam dah baca surah dah. Imam dah baca surah. Kita akan takbir. Allahu Akbar. Imam baca suratul As. Kita baru bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Baru sampai Arrahmanirrahim, imam Allahu Akbar, rakaat. Kita pada masa tu adalah masbuk. Kerana apa? Kerana kita tak dapat masa yang munasabah untuk menghabiskan bacaan Fatihah ketika berdiri bersama dengan imam. Jadi pada masa itu wajib kena rokok bersama dengan imam untuk mendapatkan rakaat tersebut. Saya biasa jumpa tuan-tuan, kita pun dah lambat. Kita datang sampai masjid, kita ambil semayang. Ada seorang hamba Allah pun, sahabat kita pun ambil semayang. Kita sampai-sampai masuk saf je, kita pun Allahu Akbar. Ni kalau semayang Zuhur, semayang Asar, kita tak dengar imam baca. Imam tengah baca Fatihah ke, imam tengah baca doa iftitah ke, kita tak tahu. Kita sampai-sampai je Allahu Akbar. Kalau dalam situasi macam tu, kita sepatutnya pada masa itu mendahulukan yang wajib. Maksudnya tak boleh baca doa iftitah, tak boleh baca a'udzubillah, tak boleh. Pada masa itu terus bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, baca Fatihah mengikut berapa ayat yang kita dapat. Tapi sahabat kita sebelah ni, bila imam rokok, kita rokok, dia tak rokok. Dia nak habiskan Fatihah. Adapun dia nak baca sikit lagi, 2-3 ayat lagi dia nak baca. Sehingga menyebabkan bila dia rokok, imam dah naik, dah i'tidal. Okay? Orang yang masbuk, tanggungjawab dia mesti rokok bila imam rokok. Kalau dia tidak rokok ketika imam rokok, maka dia batal solat dan rakaat dia
pada rakaat tersebut tidak dikira sebagai dia mendapat rakaat. Tu. Ramai orang yang bila imam dah naik i'tidal baru dia rokok. Masa imam rokok dia nak habiskan lagi 1-2 ayat. Bila imam i'tidal dia baru rokok. Lepas tu nanti bila imam bagi salam, kalau misalnya kata dia masuk tadi memang betul-betul rakaat pertama, imam bagi salam, dia pun bagi salam. Sedangkan dia tak dapat rakaat tu tadi. Dia tak dapat rakaat tu pasal dia tidak sempat tamak ninah bersama dengan imam pada ketika dia rokok. Sebab dia masbuk. Ini banyak sangat berlaku. Kerana kita tak faham yang diertikan dengan muwafiq dan masbuk, tuan-tuan. Dan saya nak beritahu juga di sini bahawa lambat datang, maknanya lambat masuk saf, maknanya lambat datang ke masjid ataupun datang ke surau ni belum lagi menjadikan kita ni masbuk. Pada adat kebiasaan memang masbuklah kita. Kita dah lambat, imam dah mula dah. Kita masuk Allahu Akbar saja. Dalam 2-3 ayat kita baca, imam rokok. Pada adat kebiasaannya memang kita masbuk. Tapi boleh berlaku juga kita lambat, tapi kita adalah muwafiq. Masa bila tuan-tuan? Masa waktu subuh Jumaat. Ni saya nak beritahu tentang maknanya kita kena faham sempat masa, bukan sempat baca. Tu. Saya kena tekankan benda tu supaya semua orang faham. Kita datang dah lambat, imam dah habis Fatihah dah. Solat subuh hari Jumaat. Tapi imam baca surah Sajadah. Baru sampai pertengahan ke, baru 2-3 ayat. Surah Sajadah kan panjang. Nak sampai pada sujud sajadah, kita pun Allahu Akbar. Bermulalah tempoh kita berdiri bersama dengan imam. Pada adatnya, saya nak tanya sidang jemaah sekalian, kita berdiri tu nak tunggukan sampai imam sampai la yastakbirun. Sempat tak masa menghabiskan Fatihah? Sempat. Jadi pada masa tu kita muafiq ke masbuk? Kita muwafiq pada masa itu. Kita lambat, tapi berdirinya kita itu berdiri yang sempat masa. Sempat masa membaca Fatihah. Maka pada masa itu kita adalah muwafiq. Bila muwafiq, wajib kena baca dan menghabiskan Fatihah. Baik, saya tak nak pergi sangat pada tarif. Kita terus pergi pada masalah, pada situasi, supaya kita nampak jelas. Rakaat pertama, contoh kita semayang sama-sama dengan imam. Dia macam ni. Dikira tempoh masa kita berdiri dengan imam yang membolehkan kita kira sama ada kita ni masbuk ataupun muafiq. Bagi rakaat pertama, dia bermula pada takbiratul ihram. Kita takbiratul ihram saja. Rakaat permulaan Allahu Akbar, situ mula. Dikira tempoh kita sempat masa ataupun tak sempat masa ni. Rakaat seterusnya, kedua, ketiga dan seterusnya dikira masa bila? Dikira bila kita naik berdiri. Naik berdiri Allah, naik rakaat seterusnya Allahu Akbar, bermula tempoh. Situasi dalam masyarakat kita, tuan-tuan. Kita pada rakaat pertama, okey, tak ada masalah. Imam lepas habis Fatihah, imam baca surah, kita baca Fatihah. Alhamdulillah, selesai. Imam baca surah selesai, kita baca Fatihah selesai. Alhamdulillah, kita muafiq. Muafiq ni mesti kena imam rokok, dia rokok. Imam naik sama cantik je. Kan? Rakaat kedua, masuk naik. Rakaat kedua nak naik rakaat ketiga. Rakaat kedua nak naik rakaat ketiga. Ketika kita duduk tahiyat awal. Okey,
Duduk tahiyat awal lama sikit, baca tahiyat awal. Bila nak naik, kita ada masalah lutut. Akan ramai semua ni masalah lutut ni ramai ni. Semua minyak hitam dah habis, grease dah habis dah. Jadi kita nak naik ni memang ada masalah. Perlahan je kita naik. Ataupun pada masa tu lah gaut kita kena. Bengkak. Nak bangun, nak naik perlahan je kita naik. Okay? Ataupun semasa kita tahiyat awal tu kita terlelap. Boleh jadi ni. Orang kata tak pernah jadi ni, pernah jadi. Jadi bila kita sedar daripada terlelap tu, kita naik pula perlahan. Semasa kita naik elok-elok sampai kita berdiri, pada masa tu imam dah sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dah. Contoh. Kita baru bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin baru baca. Okay? Kita sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, imam rakaat. Kita masbuk ke muafiq pada masa tu? Maknanya kita naik daripada rakaat kedua nak pergi rakaat ketiga tu, imam dah separuh baca Fatihah. Imam dah separuh baca Fatihah. Jadi kita sempat dengan imam tu separuh saja. Imam pun Allahu Akbar rakaat. Kita Fatihah belum habis. Pada masa itu kita muafiq ke masbuk? Pada masa itu sidang jemaah mati Allah sekalian, kita adalah masbuk. Kerana berbalik tadi kepada maknanya, berdirinya kita pada rakaat ketiga itu tidak dapat masa yang munasabah untuk menghabiskan bacaan Fatihah pada bacaan sederhana. Bukan kita baca cepat-cepat ni. Bacaan sederhana. Kita baca bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Tak sempat masa. Jadi semasa imam rokok tu sepatutnya kita kena terus rokok, kerana pada masa itu kita adalah masbuk. Pasal apa masbuk? Kerana tidak sempat masa membaca Fatihah ketika berdiri bersama dengan imam. Setakat ni boleh ikut tak ni? Boleh nampak tak? Ni. Yang saya nak kita sama-sama betulkan jemaah sekalian. Kalau kita dah lambat, memang kita dah lambat dah. Bila masuk-masuk saja, walaupun tak dapat satu huruf pun daripada Fatihah, imam rokok, terus rokok. Jangan tunggu-tunggu lagi. Sebab bacaan Fatihah kita telah ditanggung oleh imam. Makmum yang masbuk, bacaan Fatihahnya ditanggung oleh imam. Melainkan kalau makmum yang muafiq. Ini kena ingat. Tapi dalam perbincangan makmum muafiq pun, kalau dalam kitab idaman penuntut, bukan idaman penuntut, apa ni? Penawar bagi hati. Ya Allah, Allahumma shalli Muniyatu musalli. Yang dulu Ustaz Farhan, Ustaz Farhan Muniyatu musalli itu. Ada di sana 9 masalah bagi 9 keuzuran bagi mereka yang dalam posisi muafiq. Maknanya keuzuran yang boleh dia lambat daripada imam, cuma tak boleh lebih daripada 3 rukun fi'li yang panjang. Okey. Jemaah rahmati Allah sekalian. Jadi kalau misal kata dalam situasi biasa kita bagi solat-solat yang jahar. Solat jahar ni maghrib, isyak, subuh. Okay? Maghrib, isyak, subuh ni bacanya kuat. Pada rakaat pertama, pada rakaat kedua insya-Allah tak ada masalah. Pada rakaat pertama, rakaat kedua tak ada masalah. Biasanya akan ada masalah pada rakaat ketiga, rakaat keempat. Ada sesetengah imam yang memang bacaannya cepat. Sebab apa? Naik rakaat ketiga dan keempat masing-masing dah baca sendiri. Jadi bacaan tu bukan lagi kuat, tak ada lagi berlagu. Kalau rakaat pertama, kedua, bismillahirrahmanirrahim. Dia ambil masa lah. Kan? Tapi bila rakaat ketiga semua dah baca masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan ada pula di kalangan kita yang baca Fatihah itu
Dia sambung, wasal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Maka akan lagi cepat habis. Kita yang makmum baca waqaf, 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 waqaf. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim. Imam baca wasal. Maka akan berlaku nanti kita baru iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, imam Allahu akbar. Makmum tolong pastikan bacaan kita adalah bacaan yang sederhana, supaya untuk memastikan kita sentiasa dalam keadaan kita tahu kita ni nak dihukumkan muwafiq ataupun masbuk. Bila dalam rakaat ketiga kita bawa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, imam Allahu akbar, mana kita masbuk, maka kita Allahu akbar terus rokok bersama dengan imam. Ni. Ini kadang-kadang berlaku saudara jemaah sekalian. Dulu masa musim-musim bulan puasa, kita panggil imam-imam daripada Mekah, imam dari Palestin. Dia memang orang Arab. Kan? Masa rakaat pertama, kedua tak ada masalah lah, baca Fatihah sedap, baca surah panjang-panjang. Memang kita sempat baca Fatihah. Bila naik rakaat ketiga, keempat, dia baca Fatihah, dia orang Arab, laju. Jadi kita baru separuh baca je, dia dah rokok. Pada masa itu sepatutnya kita semua perlu rokok. Kerana kita pada masa itu kedudukan kita adalah masbuk, bukannya muwafiq. Jadi kita nak beritahu kat sini bahawa masbuk dan muwafiq boleh berlaku pada mana-mana rakaat. Boleh berlaku pada mana-mana rakaat. Ini kita kena faham, saudara sekalian. Bayangkan kalau misal katalah situasi bagi seseorang itu, dia sembahyang, kalau misal kata ada orang ni yang memang dia jenis dia datang masjid surau ni memang lambat je. Daripada dulu, kini dan selamanya memang lambat. Kan, dia datang surau, datang masjid memang lambat. Tapi masalahnya bila dia lambat, dia tetap nak habiskan bacaan Fatihah. Tetap nak habiskan bacaan Fatihah. Sedangkan pada masa itu dia adalah masbuk. Bila masbuk, wajib kena rokok bersama dengan imam untuk memastikan rakaat itu dia dapat. Dikira seseorang ini mendapat rakaat adalah pada kedudukan rokok. Dan pada kedudukan rokok itu bukannya dia kena baca tasbih rokok subhana rabbiyal azim, tak. Cukup sekadar dia boleh tamakninah bersama dengan imam. Kadar tamakninah sekadar menyebut subhanallah. Maknanya kalau dia dapat berhenti dalam 2 saat bersama dengan imam sebelum imam naik kepada i'tidal, maka dia sudah dikira mendapat rakaat itu. Tapi kalau misal kata imam dah naik i'tidal, dia baru rokok, kemudian nanti imam bagi salam, dia bagi salam. Maknanya tuan-tuan, kalau 5 waktu dia datang masjid dalam situasi macam tu, dia sentiasa solat dalam keadaan tidak cukup rakaat. Walaupun pada zahirnya kita nampak dia dapat ikut daripada rakaat pertama. Dia memang daripada rakaat pertama dengan imam tu memang dia ada, tapi dia lambat. Lalu dia menganggap bahawa rakaat itu dia dapat, sedangkan tadi ketika imam rokok, dia tak ikut rokok, dia habiskan juga Fatihah. Dia kena tambah sepatutnya 1 rakaat untuk mencukupkan 3 rakaat kalau sembahyang maghrib dia. Yang ini kita kena faham, saudara jemaah rahmati Allah sekalian. Baik. Bagi yang muwafiq, perlu kita kena tahu bahawa yang saya sebutkan ada beberapa keunzuran yang dibenarkan kepada orang yang muwafiq untuk dia lambat. Ingat orang yang muwafiq dia wajib kena menghabiskan Fatihah. Kalau macam tadi situasi yang saya beritahu, kalau Syekh Abdul Rahman Sudais baca bila dah nak habis baca surah baru kita teringat,
aku belum baca Fatihah. Pasal terpesona dengan bacaan Syekh Abdul Rahman. Siapa sangka kan, Syekh Abdul Rahman Sudais yang selalu kita dengar, tengok dalam TV tu kat depan mata kita. Kat Masjid Ubaidullah ada kat sini. Terpesona dengan bacaan sehingga kita terlupa baca Fatihah. Dan nak ujung-ujung baru teringat, aku belum baca Fatihah. Sedangkan kita tadi daripada awal dah angkat takbir sama-sama tadi. Kita dalam keadaan muafiq. Pada masa itu wajib kena habiskan Fatihah. Habis macam mana imam dah nak rokok? Pada masa itu kita dibenarkan, diberikan keuzuran, dibolehkan untuk kita lewat rokok, habiskan Fatihah dengan syarat jangan melebihi 3 rukun fi'li yang panjang. Apa 3 rukun fi'li yang panjang itu? Iaitu imam rokok, kita baca Fatihah. I'tidal tak kira, itu rukun yang pendek. Imam sujud pertama, itu rukun yang panjang, 2. Duduk antara 2 sujud, rukun yang pendek, tak kira. Imam sujud yang kedua, itu rukun yang panjang, ketiga. Kalau pada masa imam sujud yang kedua, kita masih lagi baca Fatihah, tapi pada adatnya biasa dah habislah, kan? Kalau misal kata belum habis lagi baca Fatihah, kalau sempat menghabiskan Fatihah sebelum imam naik kepala, maka kita dikira dapat rakaat itu. Maksudnya kita telah pun berubah rukun, dah bergerak ke rukun yang kelima, maknanya dah rokok. Habis Fatihah kita pun rokok, elok-elok kita rokok, imam naik rakaat seterusnya. Okey, tak ada masalah, kita dapat rakaat tu. Walaupun kita macam dah lambat betul dengan imam, tak apa, sebab kita belum lagi terlambat dengan imam 3 rukun fi'li yang panjang secara sempurna, belum lagi. Sebab imam belum naik lagi kepala daripada sujud yang kedua. Jadi kita teruskan rokok. Imam dah naik rakaat seterusnya ni, kita rokok, i'tidal, turun sujud, duduk antara 2 sujud, kita sujud yang kedua. Itu yang nanti boleh jadi kita akan masbuk pula pada rakaat seterusnya. Pasal kita dah lambat sangat tadi dengan imam. Imam dah naik dah, kita masih lagi rokok, i'tidal tadi. Bila kita naik, imam dah pertengahan Fatihah, pada masa itu kita akan jadi masbuk pula. Ini tuan-tuan, yang ini perlu sangat difahami jemaah sekalian. Kalau misal kata imam naik, ataupun kita ni takut kita baca Fatihah ni tak habis lagi, baru sampai misal kata ihdinas siratal mustaqim, imam dah sujud yang kedua. Imam dah sujud yang kedua ni, kita ihdinas siratal mustaqim, kita muafiq, bukan masbuk ni, muafiq, wajib kena habiskan Fatihah. Pada masa itu kalaulah kita teruskan baca Fatihah dan imam naik rakaat yang seterusnya, batal solat kita. Kerana apa? Kerana telah melepasi 3 rukun fi'li yang panjang. Azan dulu. Okay. Kita tangguhkan sekejap untuk beri laluan kepada azan.
اللهم رب هذه الدعوة Baik, sejemaah rahmati Allah sekalian. Dalam hukum hakam yang berkaitan dengan solat berjemaah ini, saya istilahkan bahawa apa-apa pun style imam yang kita ikut, mana-mana pun style imam yang kita ikut, yang kena bersilat ni kita makmum. Makmum kena banyak bersilat. Kerana banyak hukum hakam yang kita lihat yang berkaitan dengan solat berjemaah ni, dia banyak terkena kepada makmum. Walaupun ada juga hukum hakam yang berkaitan dengan imam, tak dinafikan. Tapi banyaknya kita nampak dia pada makmum. Kalau misalnya kata imam terlebih rakaat, makmum nak buat apa? Kalau imam terkurang rakaat, makmum nak buat apa? Kan? Kalau imam ada baju je kita nampak koyak, imam kita nampak jubah dia tai cicak jatuh kena kat jubah dia, apa kita nak buat? Nampak? Yang kena membuat tindakan tu adalah makmum. Imam kadang-kadang pada satu-satu keadaan, sejemaah sekalian, kalau imam terlebih rakaat, pada keyakinan imam dia kurang rakaat, dan dia tambah rakaat, pada dia betul, dan solat dia tak batal, kerana dia masih lagi rasa belum cukup rakaat dia. Tapi pada makmum yang memang sudah yakin bahawa rakaat dah cukup, imam ni tambah rakaat ni, makmum tak boleh ikut. Contoh situasi, makmum tak boleh ikut imam yang lebih rakaat dalam keadaan makmum tahu bahawa imam ni lebih rakaat. Siapa yang ikut imam yang lebih rakaat dalam keadaan dia tahu imam ni tersalah, terlebih rakaat, solat dia batal. Solat makmum tu batal. Solat imam tak batal. Sebab imam tambah rakaat tu dalam keadaan dia syak, dia was-was, 3 ke 4 dia rasa belum cukup. Nampak? Ini yang kita kena tahu.
dalam hal yang berkaitan dengan solat berjemaah ini, dia banyak perkara-perkara yang pergi kepada makmum. Sebab itulah kita yang datang solat berjemaah bukan sekadar mengimarahkan masjid sahaja. Okey, dah ada kesedaran, keinsafan untuk solat berjemaah 5 waktu di masjid di surau, alhamdulillah. Tapi tak cukup sekadar itu, mesti disusuli dengan ilmu, jemaah sekalian. Terlalu banyak perkara-perkara yang berkaitan dengan solat berjemaah ini yang kita kena belajar. Wajib kena belajar. Kalau tidak nanti solat kita sia-sia. Yang tu yang kita tak nak. Yang tu yang kita tak nak. Baik. Berbalik kepada keuzuran-keuzuran yang berlaku kepada makmum yang muwafiq. Baik. Situasi kedua. Kalau misal kata makmum ni memang jenis baca lambat. Makmum memang jenis baca lambat. Minta maaf, mungkin ada yang mungkin gagap. Okey. Ataupun memang jenis baca lambat, ribut, taufan ke, meletup ke apa jadi pun dia memang tenang dia. Dia memang jenis tenang je bacaan dia. Walaupun imam jenis laju, dia tetap tenang. Orang yang macam ni dikira dia orang yang ada keuzuran pada dia. Tak boleh lah kita cakap macam mana pun, dia memang bacaan dia macam tu. Tak boleh. Orang macam ni di antara golongan yang mendapat keuzuran, kelonggaran. Imam dah rokok, dia masih lagi baru Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dia dibenarkan. Dia di antara yang dapat keuzuran. Cuma jangan melebihi 3 rukun fi'li yang panjang macam tadi yang saya beritahu. Tu. Kemudian orang yang memang terlupa. Terlupa tadi saya nak tambah sedikit. Tadi kalau kita terlupa membaca Fatihah dalam keadaan imam belum lagi rokok, dan kita pun belum rokok lah, tapi dah hujung-hujung dah imam dah nak rokok, kita baru teringat kita terlupa baca Fatihah, maka pada masa itu kita wajib kena menghabiskan Fatihah, pasal kita adalah muwafiq. Dan dia ni orang yang dapat kelonggaran, keuzuran 3 rukun fi'li yang panjang. Tapi kalau kita teringat itu dalam waktu dah rokok, imam rokok, kita pun rokok, Allahu Akbar, ketika rokok baru teringat, aku belum baca Fatihah. Apa yang perlu kita buat? Boleh tak kita nak bangun semula? Boleh tak kita bangun semula, tegak semula untuk baca Fatihah? Tak boleh. Kalau kita bangun semula baca Fatihah, batal solat kita. Kerana kita sudah dikira tidak mengikut imam. Ju'ilal imam liyutamma bih. Fa idza kabbara fakabbiru. Fa idza irka'a farka'u. Dijadikan imam itu untuk diikuti. Apabila imam setelah dia bertakbir, barulah kita bertakbir. Setelah imam rokok, barulah kita rokok. Jadi imam dia dah rokok, kita pun rokok. Ketika rokok teringat tak baca Fatihah lagi. Pada waktu itu kita tak boleh bangun. Kita kena terus ikut imam. Dan kena ingat bahawa kita dikira berhutang 1 rakaat. Kita berhutang 1 rakaat. Bila imam bagi salam, kita kena bangun tambah 1 lagi rakaat. Mana solat kita belum lagi rosak. Belum lagi rosak, dengan syarat kita tambah 1 lagi rakaat. Kalau kita tak tambah rakaat, bermakna solat kita tadi, kalau solat yang 4 rakaat, solat kita tadi adalah 3 rakaat. Walaupun pada zahirnya nampak kita sama-sama takbiratul ihram dengan imam. Sama-sama rokok tidak sama dengan imam. Sama-sama habis duduk tahiyat akhir dengan imam rakaat keempat. Tapi sebenarnya kita baru 3 rakaat. Pasal tak baca Fatihah.
Ini kena kena jaga-jaga saudara jemaah sekalian. Perlu kita tahu juga bagi orang yang was-was, orang yang syak dengan was-was ni lain. Yang syak ni dia dah baca ke belum? Dah baca ke belum? Orang yang lupa kita fahamlah, memang dia tak baca langsung. Orang yang syak ni dah baca ke belum? Dah baca ke belum? Orang yang was-was ni dia baca 2-3 ayat, dia ulang balik. Rasa macam tak betul ayat pertama tadi lah, baca balik. Pernah dengar tak? Ada kadang-kadang orang baca Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Saya pernah biasa tu. Alhamdulillahirabbil alamin. Dia rasa macam tak betul makhraj dia. Ni orang was-was. Ni penyakit tuan-tuan. Ni penyakit. Was-was macam ni kalau dilayan memang masalah. Dia bukan berlaku masa solat je. Kadang-kadang ada juga orang yang berlaku ketika ambil air semayang. Dah habis ambil air semayang, rasa macam tak sah air semayang tadi, pergi ambil air semayang lagi, lalas lokos satu badan. Ada. Kadang ada orang istinja, dah habis dah basuh dah, istinja dah berdehem apa semua, rasa macam ada air kencing keluar lagi, pergi masuk bilik air lagi. Dilayan memang ini kerja setan. Orang yang was-was macam ni, dia tidak dikira sebagai orang yang mendapat keuzuran. Tak. Dia dikira sebagai orang yang tidak mendapat keuzuran. Dia kena habiskan Fatihah ikut sebagaimana imam. Dia tadi kalau maknanya dia muafiq, kena habiskan Fatihah sebelum imam rakaat. Kalau dia masih lagi ulang-ulang, maka orang yang macam ni dia kena mufaraqah. Ni. Mufaraqah ni apa dia? Keluar daripada jemaah. Keluar daripada berimamkan orang imam kat depan tadi. Maka dia sembahyang sendiri-sendiri. Sembahyang sendiri-sendiri tu ada orang tanya, Ustaz, bila sembahyang sendiri-sendiri tu nak kena keluar daripada saf ke? Tak perlu. Bila kata mufaraqah ni bukan kena keluar daripada saf, tak perlu. Dia kekal saja dalam saf, tak apa. Dia kekal dalam saf tapi dia sembahyang sendiri-sendiri dah. Baca Fatihah dia. Kalau dia tadi was-was dia nak baca berapa lama pun ikut dia lah. Sebab dia tak tertakluk lagi dengan solat berjemaah tadi. Kena niat mufaraqah. Sama juga tadi kalau keadaan orang yang tak habis Fatihah, dia muafiq, imam dah sujud yang kedua, dah nak naik kepala, nak naik rakaat yang seterusnya. Jadi kalau dia nak meneruskan Fatihah dalam keadaan solatnya tidak rosak, dia perlu niat mufaraqah. Jadi dia tak dapat berjemaah dengan imam, meneruskan jemaah dengan imam, tapi solatnya tidak rosak, maka solatnya menjadi solat sendiri. Ni kena ni saya ambil cedok-cedok aja tuan-tuan. Dia kalau betul-betul kita nak kena bahaskan muafiq satu bab, masbuk satu bab. Jadi saya bila kita wujudkan masalah-masalah ni, mudah-mudahan kita boleh bagi faham. Asas dalam solat berjemaah, jemaah sekalian, bagi kita sebagai makmum. Ni kita bicara soal makmum ni. Asas bagi kita solat berjemaah sebagai makmum, kita tak boleh terdahulu ataupun terkemudian daripada imam dua rukun fi'li. Ni asas. Tak boleh mendahului imam dua rukun, tak boleh mendahului imam terkemudian daripada imam dua rukun. Jadi kena ingat, kalau misal kata kita terdahulu ataupun terkemudian daripada imam satu rukun, masih okey lagi. Misal katalah kita baca Fatihah macam lambat sedikit, kita ni muafiq, dah tinggal siratal ladzina an'amta alaihim. Siratal ladzina an'amta alaihim je, imam pun Allahu akbar rakaat. Kita nak habiskan sikit lagi.
ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nak habiskan. Ketika kita baca yang ghairil maghdu tu, imam naik i'tidal. Okey? Bila imam naik i'tidal, kita pun habis baca, kita pun rukuk. Kita pada masa tu tertinggal dengan imam hanya satu rukun. Masih okey lagi. Jangan sampai kita tertinggal dengan imam ini. Bagi makmum yang muafiq, yang tak ada masalah, bacaan semua okey, tak ada terlibat dengan keuzuran-keuzuran yang semua okey, cuma bacaan dia ada lambat sikit, jangan sampai kita tertinggal dengan imam dua rukun secara sempurna. Tak boleh. Maksudnya kalau imam rokok, kita baca Fatihah lagi, ada sikit lagi nak habis. Imam i'tidal, kita rokok, tu okey. Tapi kalau ketika imam i'tidal, kita nak habiskan juga Fatihah, bila imam turun saja rokok ke sujud, turun ke sujud, kita belum lagi bergerak berubah ke rukun yang kelima, iaitu rokok, maka batal solat kita. Kerana dikira sudah terkemudian daripada imam dua rukun fi'li. Ni tak kira yang panjang ataupun yang pendek, tak ada. Ini maknanya bagi makmum yang tak terlibat dengan keuzuran tadi, yang biasa, tak boleh terkemudian dua rukun dan tak boleh mendahului dua rukun. Kalau misal kata kadang-kadang dalam solat yang ada tahiyat awal, ada style imam, dia punya sebutan takbir dia, kita biasa kita maklum. Kalau misal kata Allahu Akbar, itu maknanya nak turun ataupun nak naik panjang, kita maklumlah. Ini kalau misal kata makmum yang tak nampak imam, contohnya muslimat selalu ni, kadang tak nampak imam, dengar antara makmum dan imam hubungannya adalah pandangan dan pendengaran. Bagi jemaah perempuan biasanya kadang-kadang tak nampak, tapi dia dengar melalui pendengaran. Tu kena jaga-jaga. Imam kena ambil kira tu orang perempuan. Kadang-kadang dia nak duduk tahiyat awal, tapi takbir dia bukan main panjang. Allahu Akbar. Yang makmum ni tadi, dia memang ikut aja imam ni, dia tak ingat pun. Masa sembahyang ni dia leka ikut imam rokok, dia imam tidak. Bila dengar saja imam takbir Allahu Akbar, dia pun naik atas. Jadi imam duduk tahiyat awal, dia sudah berdiri rakaat ketiga. Maka pada masa itu dia telah pun mendahului imam satu rukun. Pada masa itu sudah jemaah sekalian, kalau kita nak tunggu imam boleh. Alkitab mengatakan sunat kalau kita melakukan secara tidak sengaja turun semula. Tapi ada kitab lain mengatakan bahawa tak boleh kita mendahului perkara yang sunat dengan meninggalkan perkara yang wajib. Tu kaedah dia. Kita naik ke rakaat yang seterusnya itu wajiblah, sebab berdiri itu wajib. Sedangkan kita nak pergi kepada duduk tahiyat awal itu hukumnya sunat. Tidak boleh kita nak dahulukan pada perkara yang sunat dengan meninggalkan perkara yang wajib. Tu. Jadi kalau kita dah naik dah sampai berdiri tegak dah, maknanya dah lengkap dah, boleh tunggu imam. Solat kita masih sah. Pasal apa? Kerana baru mendahului imam satu rukun. Itu tadi saya beritahu, tak boleh mendahului dua rukun, tak boleh tertinggal dua rukun bagi makmum yang muwafiq, yang dalam keadaan tidak ada masalah, tidak ada keuzuran. Jadi saudara jemaah rahmati Allah sekalian, kita kena faham betul-betul dalam hal yang berkaitan masbuk dan muwafiq ini. Pada perkiraan saya, isu ini ataupun hukum hakam berkaitan masbuk muwafiq ini adalah perkara yang besar, yang ramai di kalangan kita yang kurang faham. Bila tengok anak-anak kita pun, kalau tengok pada buku pendidikan Islam, cuba cek dalam buku pendidikan Islam, yang darjah 5 punya sekolah rendah, yang tingkatan 2 sekolah menengah,
Dalam ta'rif tu ada salah, ada silap. Dia mesti berbalik semula. Kalau muafiq adalah makmum yang sempat masa. Soal boleh baca tak boleh baca itu cerita lain. Yang penting berdirinya makmum itu adalah tempoh yang sempat masa untuk membaca Fatihah bersama dengan imam. Masbuk makmum yang tak sempat masa. Ada orang tanya tuan-tuan, Ustaz, kadang-kadang masa dalam solat tarawih, bila dah habis solat tarawih nak sembahyang witir, orang dah tahu dah ni rakaat pertama baca sabihis lama. Jadi ada orang pergi minum dulu, kena dulu, ada kuih koci ke apa, dia kena dulu. Imam baca sabihis lama. Dah hujung-hujung dah, imam dah nak habis dah suratul A'la tu, dia barulah masuk, baru Allahu Akbar. Orang yang macam ni Ustaz, dia ni dikira sengaja melambat-lambatkan takbiratul ihram. Dia ni dikira masbuk ke muafiq? Dia dikira masbuk ke muafiq? Dia tetap dikira sebagai masbuk. Kerana perkiraan masbuk itu diambil dari permulaan dia takbiratul ihram. Cuma melewatkan takbiratul ihram itu hukumnya makruh. Melewatkan takbiratul ihram itu hukumnya makruh. Tapi dia lambat itu tetap dihukumkan masbuk. Maknanya dia baru baca bismillah ke, baru sampai ar-rahmanir-rahim ke, imam pun Allahu Akbar, dia pun Allahu Akbar. Okey. Ni kena kena tahu. Jangan pula dah lambat baca Fatihah. Dan perlu kita tahu sebenarnya mata Allah sekalian, hukum yang berkaitan masbuk dan muafiq ini dia terdapat dalam mazhab Syafi'i. Dan itu kita kena perhalusi perkara ini supaya solat kita betul-betul solat yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ibadah khususiah ini, ibadah solat, puasa, apa saja, selawat dan sebagainya, dia adalah ibadah khususiah. Untuk ibadah ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia mesti melengkapi dua syarat. Yang pertama, ibadah itu mesti tepat mengikut kaedah hukum hakam. Itu pertama. Jangan kita sembahyang main belasah saja, kita sembahyang lepas tu yang penting aku ikhlas sembahyang. Sembahyang kerana Allah Taala. Insya-Allah Allah terima. Allah tak terima. Kerana syarat pertama tak ada. Mesti kena ikut hukum hakam sebagaimana dalam kitab tersebut. Yang kedua ikhlas. Yang kedua ikhlas. Dua-dua syarat ni lengkap, barulah solat itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kalau kita mengkaji tentang hal yang berkaitan dengan sah solat, dia ada syarat sah, syarat wajib, dia ada syarat kabul. Ada satu lagi. Syarat sah, syarat wajib ni dari segi zahir. Zahir bagi perbuatan ibadah. Ada syarat kabul, syarat diterima oleh Allah Taala, atau melibatkan khusyuk, melibatkan sifat-sifat mahmudah, sifat-sifat mazmumah dalam hati. Itu perbincangan lain. Kita nak capai sekarang ni, untuk step yang pertama, pastikan solat kita itu sah dari segi hukum zahir. Itu pertama. Baik, itulah kita kena sama-sama mendalami hal yang berkaitan dengan solat berjemaah ini pada hukum muwafiq dan masbuk. Okey, itu saya rasa perkongsian kita pada malam ini berkenaan dengan masbuk dan muwafiq. Kalau ada apa-apa yang nak ditanya, silakan. Ya, sila bang. Pagi Jumaat, okey.
Baik, okey. Bagus soalan tu. Dalam solat subuh, bacaan sajadah, imam ada sujud, kemudian naik semula. Okey. Pada keadaan macam tu, artinya kita masih lagi dalam posisi dikira masih berdiri bersama dengan imam. Masih lagi dikira berdiri bersama dengan imam. Kalau kita pada kita sampai-sampai saja tu kita baca doa iftitah, kemudian kita baca Fatihah, baru baca Fatihah sikit saja imam dah sujud. Okey. Sujud imam tu, pada sujud sajadah tu kita wajib kena ikut tu. Kita wajib kena ikut. Kalau kita tak ikut tu batal sembahyang. Tapi pada masa tu imam belum berubah rukun lagi. Kan? Dia belum berubah rukun lagi. Rakaat pertama dia belum selesai lagi. Sebab pada masa itu dia buat sujud sajadah. Jadi bila dia bangun daripada sujud, dia sambung baca, kita boleh sambung bacaan Fatihah. Tapi kena ingat satu, boleh ke kita nak sambung terus bacaan Fatihah yang tadi? Misal katalah kita dah habis baca doa iftitah, kemudian baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Betul imam pun la yastakbirun, Allahu akbar, kita pun ikut. Tadi Fatihah kita sampai Ar-Rahmanir-Rahim. Naik saja kita terus Maliki Yaumiddin. Boleh ke tidak? Tuan. Itu satu persoalan. Boleh ke kita nak terus sambung saja Fatihah tadi pada Maliki Yaumiddin sampai Waladdallin? Hukumnya dah tak boleh, tuan. Pasal apa? Syarat dalam membaca Fatihah ada dua. Wajib tertib, wajib mualat. Tu. Dalam bacaan Fatihah dia wajib tertib dan wajib mualat. Wajib tertib maksudnya apa? Yang dahulu didahulukan, yang kemudian dikemudiankan. Itu tak ada masalah lah biasanya. Memang kita baca Fatihah daripada bismillah, akhirnya waladdallin. Kemudian wajib mualat. Mualat ni apa? Dia mesti terus. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Terus. Diselangi di antara satu ayat dengan ayat seterusnya adalah dengan helaan nafas. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim. Kita naik turun nafas tu, itulah dia punya tempoh jarak di antara satu ayat dengan ayat seterusnya. Bila kita dah sujud tadi, kita telah dikira selang antara Ar-Rahmanir-Rahim dengan Malik Yaumiddin, sudah putus mualat. Dikira sudah putus mualat, tuan-tuan. Bila sudah putus mualat, tak boleh naik daripada sujud sajadah itu kita terus sambung Malik Yaumiddin, tak boleh. Kita kena ulang semula baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Terus. Itu kena ingat. Dan satu lagi saya nak tambah, tolong amalkan bila kita dah lambat, tidak disyaratkan kita untuk baca yang sunan. Tak perlu lagi dah, tidak ada tuntutan lagi untuk kita membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tidak ada tuntutan lagi untuk membaca doa iftitah. Tidak ada tuntutan lagi kita untuk baca amin dalam Fatihah. Ni semua benda yang sunat ni, tak ada. Tuntutan pada masa itu adalah apa? Membaca yang wajib. Apa dia? Fatihah. Amalkan yang tu. Utamanya pada solat sirri. Solat yang tidak dibaca dengan kuat, Zuhur, Asar. Kita sampai-sampai imam tengah sembahyang. Imam ni dah sampai mana ni? Tengah baca Fatihah ke? Tengah baca doa iftitah ke? Sampai-sampai kita angkat takbir, jangan yang lain lagi, terus baca Fatihah. Sebab nak menentukan kita masbuk ataupun muafiq. Ni tolong jadi kita ambil panduan tu. Okey? Kira baik, wallahu taala alam. Okey.
Habis sembahyang kemudian bercakap. Oh, itu ditambah. Okey. Baik. Ada kitab menyebutkan bahawa kalau kita habis memberi salam, kalau kita nak sambung lagi untuk menyelesaikan yang lupa, yang kurang, tak boleh bercakap lebih daripada 6 perkataan. Ataupun kalau disebutkan dalam Misbahud Duja, peristiwa Zul Yadayain, dia menegur Rasulullah dalam keadaan Rasulullah kurang rakaat, Rasulullah terus sambung. Disebutkan bahawa selang waktu antara kita bagi salam itu dengan nak sambung semula rakaat itu, tak boleh diselangi dengan diam yang lama itu pada uruf. Pada uruf ni pada adat. Kalau misalnya kata baru cakap sedikit, kurang daripada 6 patah perkataan, boleh sambung terus. Tapi kalau misalnya kata kita tegur tu dalam keadaan dah lama dah istighfar 3 kali dah, dah istighfar, pada adat kebiasaan maknanya dah dikira lama, maka tak boleh, maka sudah terputus. Jadi kalau macam situasi yang abang tersebut, macam dikira baru sekejap, boleh. Walaupun dia bercakap sedikit, kalau kurang daripada 6 patah perkataan, boleh sambung. Sambung terus rakaat yang dia kurang. Gitu. Okey. Saya rasa itulah dia pengungsian yang kita dapat kongsikan pada malam ini. Mudah-mudahan memberi manfaatkan kepada kita, dan mudah-mudahan kita yang mana ada kesilapan kita perbetulkan agar solat kita solat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al Allahumma fina wa la ma'ana wa la man yatba'una shaqiyyan wa la mahruma wa la matruda. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.